Assalamualaikum anak-anak semua. Kita sambung lagi pelajaran kita hari ini, iaitu jihad dalam Islam. Okey. Kita terus kepada hadis dan terjemahannya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu amali ahabbu ila Allah. Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qala summa ayyu? Qala birru walidaini. Qala summa ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbaktilah kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihadlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Okay, anak-anak semua, daripada hadis tersebut dapat dikeluarkan ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah menunaikan solat pada waktunya. Solatlah pada waktunya. Jangan melengah-lengahkan solat. Okey? Walaupun bersendirian. Namun jika dapat bersolat berjemaah walaupun lewat, sesungguhnya solat berjemaah itu lebih utama, lebih aula, lebih afdal. Okey, anak-anak semua. Yang kedua daripada hadis ialah berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Walaupun sudah tiada, kalau sudah tiada, okey, walaupun sudah tiada, berbaktilah kepada ibu bapa dengan cara doa kepada ibu bapa, mohonkan keampunan untuk mereka, berbuat baik dengan segala ahli keluarganya, dengan sanak saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya dahulu. Okey, kita tunaikan kewajipan mereka, kita sambung silaturahim kepada kawan-kawannya. Okey, dan seterusnya juga kita tunaikan segala wasiat mereka. Itu dia, berbakti pada ibu bapa yang sudah tiada. Apatah lagi yang masih ada. Yang masih ada, kita janganlah melawan mereka, jangan menengking mereka, jagalah mereka. Okey, anak-anak semua, jangan pernah melawan ibu bapa. Okey, sentiasalah sayang pada mak ayah. InsyaAllah anak-anak semua, Allah akan memudahkan segalanya pada kita. Nombor 3, apa yang paling baik selepas keduanya tadi? Yang ketiga ialah berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi ketinggian agama Islam. Okey, anak-anak semua, begitulah. Okey, jadi itulah 3 amalan daripada hadis, 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian anak-anak, kita tengok terus kepada pengertian hadis. Dari segi bahasa, pengertian hadis, pengertian jihad. Dari segi bahasa, jihad bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah. Manakala dari segi istilahnya pula, jihad bermaksud menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Okey anak-anak, kalau dari segi bahasa, mengorbankan diri ke jalan Allah itu jihad. Okey, manakala dari segi istilah, iaitu lebih detail lagi, jihad bermaksud menggunakan seluruh kemampuan kita. Okey, tenaga kita, ilmu kita, harta kita, okey, semuanya digunakan sepenuhnya untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Okey, itu maksud jihad. Apakah hukum dan keutamaannya? Hukum jihad. Ketika umat Islam ditindas
atau negara Islam diserang oleh musuh, menjadi fardu ain ke atas setiap Muslim untuk mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Itu yang pertama, hukum jihad fardu ain, untuk mempertahankan negara dan dengan harta dan jiwa raga apabila umat Islam ditindas atau negara kita Islam ditindas oleh musuh, diserang oleh musuh. Namun jika dalam suasana yang aman, menjadi fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga untuk menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan dan pemberontakan. Oleh itu Malaysia ada tentera-tenteranya, tentera udara, tentera laut, tentera darat. Fardu kifayah maksudnya mesti ada. Wajib ada, walaupun suasana aman, wajib ada tentera. Namun jika kita diserang, semua orang Islam wajib mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Faham anak-anak? Itu maksud dia. Hukum dan keutamaannya. Seterusnya kita tengok kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan berjihad di jalan Allah? Kelebihannya ialah yang pertama, diampunkan dosa-dosanya. Dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Yang keempat, dianugerahkan mati syahid. Yang kelima, mendapat nikmat di alam barzah. Yang ketujuh, dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabi. Dan yang ketujuh, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Itu adalah kelebihan berjihad di jalan Allah. Lalu anak-anak semua, bersama-samalah kita berjihad ke jalan Allah. Anak-anak semua, jangan pening kepala, relax je. Relax. Kenapa? Jihad tak semestinya perang ke jalan Allah. Jadi, jihad ada beberapa jenis. Ada dua jenis. Yang pertama ialah jihad ilmu. Jihad ilmu ialah bagaimana cara berjihad ilmu. Belajarlah bersungguh-sungguh untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Itu adalah jihad ilmu. Yang kedua, umat Islam wajib mengembalikan zaman kegemilangan Islam dengan menguasai pelbagai bidang ilmu. Itu jihad yang kedua. Yang ketiga, belajar dikira sebagai jihad ilmu. Jadi anak-anak, kita di sekolah, kita online sekarang, belajar, menuntut ilmu, kita dalam keadaan mod jihad. Faham tak anak-anak? Sekarang kita sedang berjihad, jadi bersyukurlah kita. Baik, contoh ilmuwan Islam. Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Al-Biruni, Al-Farabi, Al-Kindi. Dah ramai lagi ilmuwan Islam, ya. Itu adalah jihad ilmu. Sekarang kita tengok jihad yang kedua, iaitu jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Bagaimana? Berusaha untuk menguasai sistem ekonomi dan bukannya hanya menjadi pengguna semata-mata. Setiap hari kita membeli. Bila masa kita nak kaya? Bila masa kita nak kuasai ekonomi kalau kita hanya membeli? Oleh itu anak-anak, kita jadilah pengeluar pula. Daripada pembeli sayur, kita menjadi penjual sayur. Daripada menjadi orang yang main game, kita jadi orang yang buat game. Jihad lagi ekonomi. Dan terusnya bantu saudara-saudara Islam. Bantu ekonomi Islam. Belilah barangan buatan orang Islam. Jangan asyik minum, makan buatan orang yang bukan Islam. Jangan nak beli rokok contohnya. Kita berjihad ke jalan Allah hanya banyak cara, iaitu dari segi ilmu pun boleh, ekonomi pun boleh, dan lebih advance lagi turun ke medan perang. Dan pengajaran daripada hadis tadi anak-anak, kita
hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah untuk menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Yang kedua, umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab, berdisiplin dan sentiasa menghargai masa. Yang ketiga, setiap Muslim wajib berbakti kepada kedua ibu bapa untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan hidup. Yang keempat, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir negatif agar negara aman damai. Dan yang kelima, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberikan kesan yang maksimum. Oleh itu anak-anak, kesimpulannya hari ini Allah sudah menggariskan dan Rasulullah menggariskan dalam hadisnya bahawasanya 3 amalan yang Allah sangat suka. Yang pertama ialah solat pada awal waktunya, yang kedua ialah berbaktilah kepada ibu bapa, dan yang ketiga ialah berjihad ke jalan Allah. Anak-anak semua, semoga bermanfaat dan sampai ke hati dan semoga dapat diamalkan. Selesai. Semoga Allah terus memberikan keselamatan kepada kita semua dan semoga anak-anak semua terus berusaha untuk menimba ilmu walau dalam apa saja cara serta mengamalkannya segala amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian kita. Anak-anak semua, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanak walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.